program imunisasi industri kerjasama awam swasta bermula hari ini. Pelan Pemulihan Negara, satu langkah rapi dan berstruktur tangani pandemik. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 16 Jun 2021 bersama saya Khairul Azwan Arba dan rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Jadi terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat dimulakan dengan lintas langsung dari Sabah bersama Konstantin Pahlawan. Antara tumpuannya, CITF rayu kerjasama pelbagai pihak untuk memudahkan pelaksanaan program outreach vaksinasi. Dan kemudian kita beralih pula ke Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi dengan tumpuan Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit Bertaraf Antarabangsa bakal dibangunkan di negeri itu. Akhir sekali ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Muhammad Rizauddin Roslan yang akan membawakan mengenai laporan Dapur Itam 5.0 kembali diaktifkan. Terus setia bersama kami, Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mempengerusikan sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Perbincangan khas tersebut bermula pada pukul 2.30 petang disertai oleh 8 wakil Raja-Raja Melayu. Keberangkatan tiba Raja-Raja bermula pada pukul 11 pagi dengan ketibaan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan diikuti Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sejam kemudian. Turut berangkat Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalul Lail. Selain itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin, Sultan Badli Shah dan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah juga berkenan hadir pada perbincangan khas tersebut. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir merupakan Raja-Raja Melayu yang terakhir tiba sebelum pintu pagar istana ditutup menandakan perbincangan bermula secara rasmi. Ini adalah perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang kedua diadakan atas inisiatif Al-Sultan Abdullah bagi membincangkan mengenai isu kesihatan, ekonomi dan politik negara. Dalam pertemuan itu juga, Raja-Raja Melayu turut mendapat taklimat khas dari Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan beberapa ketua agensi kerajaan yang lain tentang isu-isu semasa berkaitan COVID-19 dan pelaksanaan darurat. Program Imunisasi Industri Kerjasama Awam Swasta PIKAS COVID-19 yang diumumkan pada 12 Jun lalu telah dilancarkan hari ini. PIKAS dilaksanakan sebagai langkah responsif kepada cadangan Persatuan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS untuk membantu mempercepatkan vaksinasi khusus kepada golongan pekerja sekaligus mencapai sasaran imuniti kelompok negara. Laporan lanjut bersama wartawan Mohan Cindasamy. Baik, hari ini telah pun dilancarkan PIKAS iaitu merupakan program imunisasi industri COVID-19 yang melibatkan kerjasama di antara sektor awam dan juga swasta, dan program ini telah pun berjalan dengan lancarnya pada hari ini iaitu melibatkan di sebuah kilang di kawasan Kuala Lumpur ini. Dan untuk pengetahuan anda, PIKAS bagi sektor pembuatan dilancarkan sebagai fasa 4 daripada program imunisasi COVID kebangsaan yang dikenal sebagai PICK. Baik, ketika ini saya bersama dengan Menteri Kanan MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali
Baik Datuk, mungkin Datuk boleh menjelaskan tentang perjalanan proses imunisasi pelibatkan pekerja-pekerja industri pada hari ini. Seperti yang kita telah nyatakan bahawa program PIKAS ini adalah penglibatan pihak swasta untuk menangani masalah penularan COVID-19 di tempat kerja. Kita telah melancarkan pada pagi ini yang disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Texas Instrument, dan ini antara pilot project yang akan kita jalankan serentak di negeri Selangor, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak. Mengapa kita memilih negeri-negeri ini sebagai pilot project? Kerana negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia dan banyak aktiviti ekonomi berlaku dalam negeri-negeri yang saya nyatakan tadi. Program PIKAS ini mempunyai dua model. Yang pertama, kita boleh lakukan suntikan vaksin di tempat kerja sekiranya industri ataupun kilang berkenaan ataupun kumpulan kilang-kilang di lokasi yang sama mempunyai lebih pada 1,000 pekerja. Maka pasukan kesihatan swasta yang telah dipersetujui oleh KKM akan turun ke lokasi seperti yang kita saksikan di Texas Instrument. Yang keduanya, kita juga menggalakkan pihak majikan untuk membawa pekerja mereka ke PPV yang disediakan. Kita telah menyediakan 9 PPV setakat ini untuk melancarkan fasa pertama PIKAS yang bermula pada hari ini dan akan berjalan lebih kurang 3 hingga 4 minggu yang akan datang. Baik Datuk Seri, kami difahamkan MITI telah mengeluarkan syarat kepada syarikat-syarikat untuk sebelum menyertai untuk program ini, antara syaratnya adalah mereka perlu berada di zon merah. Jadi apakah akan ada cadangan di masa-masa ke depan MITI akan membuka kepada semua? Ya, itu antara objektif kita. Untuk peringkat permulaan, kita menumpukan kepada kawasan-kawasan zon merah kerana kita mahu menangani penularan kes-kes baru. Tetapi objektif akhirnya adalah untuk mencapai herd immunity, di mana kita mahu seramai mungkin pekerja dapat suntikan vaksin. Sebab itu kita menggalakkan majikan untuk memastikan pekerja-pekerja mereka dapat tampil ke hadapan, termasuk pekerja-pekerja asing, kerana prinsip kita tidak ada sesiapa pun yang selamat melainkan semuanya selamat. Jadi kita mahu memberikan suntikan kepada semua dan kerajaan telah menyediakan peruntukan yang begitu besar untuk menjaga dan memelihara nyawa rakyat Malaysia termasuk pekerja-pekerja kita. Tetapi pada masa yang sama, secara berperingkat-peringkat, kita mahu melihat keadaan kembali kepada suasana yang lebih terkawal untuk menjamin pertumbuhan dan penjanaan ekonomi yang lebih mampan bagi menjaga kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Datuk Seri, penjelasan yang cukup lengkap berkenaan dengan PIKAS. Terima kasih Datuk Seri. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh MITI juga, MITI telah maklumkan telah menerima permohonan lebih daripada 500 syarikat dengan jumlah pekerja seramai 106,591 untuk menyertai PIKAS. Bagaimanapun, keutamaan vaksinasi syarikat akan ditetapkan mengikut beberapa pertimbangan, antaranya termasuk lokasi syarikat di zon merah COVID-19 dan syarikat juga perlu mengikut terma dan syarat, antaranya memerlukan pekerja berdaftar dengan MySejahtera untuk program PICK. Dan untuk maklumat anda, program ini juga dilaksanakan di 4 negeri buat awal ketika ini, iaitu Selangor, Johor, Pulau Pinang dan juga Sarawak. Jadi sekian sahaja laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mohan untuk perkembangan di sana. Dalam pada itu, PIKAS yang memberi fokus pemberian vaksin di kawasan perkilangan dilihat dapat membantu menurunkan kes harian COVID-19 dengan lebih pantas. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan langkah itu penting berikutan sektor perkilangan dan pembuatan antara sektor yang diberi perhatian membenarkan ia berperanan membina dan memulihkan ekonomi. Seperti di Texas Instrument ni, saya diberitahu oleh yang memberi taklimat tadi, setiap hari sekitar berapa ratus? 300. Tetapi dia mempunyai keupayaan untuk menyuntik double. Ya, tapi bukan pasal kita tak mahu. Tapi bekalan vaksin kita tu terpaksa kita agihkan ke banyak tempat di seluruh negara
dan penerimaan vaksin yang telah pun kita beli itu datang secara berperingkat-peringkat. They don't come at one lump sum. Pasal minggu depan ada, seterusnya akan ada berperingkat-peringkat. Jadi kita terpaksa agihkan. Sedangkan kita fikir kita boleh buat lebih daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Tetapi itu kita dah ambil kira. Perdana Menteri berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan PIKAS di Ibu Negara. Beliau menjelaskan program ini juga bakal mengurangkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja sektor industri apabila mereka dilindungi oleh pemberian vaksin yang dilaksanakan secara meluas. Sementara itu, di Johor, seramai 4,000 kaki tangan Petronas di kawasan pembangunan bersepadu penapisan minyak dan petrokimia Rapid Pengerang Kota Tinggi bakal menerima vaksin dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Serbaguna Rapid. Pemberian vaksin itu bermula hari ini sehingga 26 Jun. Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Refinery and Petrochemical Corporation Sendirian Berhad, Kamal Bahrin Ahmad berkata, seramai 467 pekerja Petronas menerima suntikan hari ini dengan operasinya dilaksanakan 40 petugas yang dilantik Kementerian Kesihatan. Baik ini kita support government to have this very important Sementara itu, Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said berpuas hati dengan pengoperasian PPV industri itu hari ini. Beliau mengharapkan kira-kira 200 penduduk di Kampung Pengerang dan Kampung Lepau yang berhampiran dengan Rapid turut diberi peluang menerima vaksin di PPV itu sekiranya pemberian vaksin kepada pekerja Rapid tamat lebih awal. Pusat pemberian vaksin PPV Pandu Lalu pertama di Melaka akan dibuka di lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam menjelang hujung bulan ini. Menurut Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri Datuk Rahmat Mariman, PPV Pandu Lalu itu bakal memberi manfaat kepada lebih 800 penerima vaksin dalam masa sehari. Beliau berkata PPV Pandu Lalu itu adalah antara 7 PPV awam yang akan dibuka dalam masa terdekat. Perancangan awal kita akan dibuat di Dewan Tun Ali itu untuk dos kedua. Tapi hasil daripada penilaian Jabatan Kesihatan, kesesuaiannya tidak berapa sesuai lah di Dewan Tun Ali sebab kesesakan yang ada ni pun dah cukup lah sebab ada first dose, second dose di situ. Dan kita akan memindahkan Pandu Lalu tu di Airport Batu Berendam. Beliau ditemui media selepas mengadakan tinjauan di PPV Jayapurun Air Molek. Sehingga kini terdapat 14 PPV awam di Melaka termasuk satu PPV industri di kilang CTRM Batu Berendam yang mula beroperasi hari ini. Kerajaan negeri jelasnya akan mengadakan program vaksinasi bergerak bagi mendekati golongan warga emas luar bandar dalam usaha mempercepatkan program vaksinasi di negeri itu. Vaksinasi harian bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus mencatat peningkatan dengan pemberian 215,876 dos semalam sekaligus mencapai sasaran vaksinasi harian yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu 200,000 dos sehari. Seramai 160,226 individu menerima dos pertama manakala 55,650 individu menerima dos kedua. Jumlah kumulatif pendaftaran vaksin pula kini lebih 13.837 juta. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri.
Platform oleh rakyat untuk rakyat Malaysia. Slogan berkenaan amat bertepatan dengan peranan yang dibawa kumpulan sukarelawan program Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac. Mereka yang tergolong dalam kategori sukarelawan bukan kesihatan itu membantu mempercepat dan mempermudahkan urusan proses vaksinasi di PPV seluruh negara. Nur Sajidah Abdul Wahab ada laporannya. Berusia antara 18 sehingga 60 tahun dan berdaftar dengan badan profesional yang mengawal selia badan sukarelawan merupakan syarat utama bagi seseorang yang berminat menjadi sukarelawan MyVac. Di Perlis, ketika ini seramai 42 sukarelawan ditempatkan di 3 lokasi iaitu PPV Dewan 2020, PPV Dewan Seri Melati dan PPV Dewan Warisan. Antara skop tugas MyVac ialah menjaga stesen saringan suhu, memeriksa aplikasi MySejahtera setiap penerima untuk memastikan mereka hadir pada waktu yang ditetapkan dan membantu mengemaskini data ke dalam sistem. Dan sukarelawan kita sentiasa bersedialah dengan mana sukarelawan kita ni bukan yang berkhidmat bukan sukarelawan kesihatan, jadi kita terlibat kepada asas sajalah, dan kita sering bekerjasama juga dengan APM, Rela dalam merupakan satu pasukan dan KKM sebab kita melihat situasi di satu-satu PPV memerlukan satu pasukan. Jumlah pendaftaran penerima vaksin di negeri ini kini meningkat daripada 48% pada 9 Jun lalu kepada lebih 56% sehingga semalam. Justru, bagi menghadapi sebarang situasi mendesak, pasukan simpanan MyVac turut berada dalam siap sedia dan akan dihubungi jika terdapat sebarang keperluan di mana-mana PPV. Kebetulan saya ada nampak iklan untuk MyVac ni, saya cuba isilah dalam internet kan. Kebetulan nama saya terpanggil untuk isi ni kan. Majoriti sukarelawan ini terdiri daripada pelajar lepasan SPM dan mereka yang sedang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengalaman kat sini kami banyak belajar macam mana nak handle orang tua-tua macam tu, lepas tu macam mana nak gunakan komputer lebih lagi, and nanti kalau ada masa ke depan kami boleh lagi lah belajar lagi. Setiap sukarelawan yang terpilih perlu mengikuti sesi latihan secara maya. Dengan penglibatan golongan belia, secara tidak langsung, mereka dapat memainkan peranan mengajak masyarakat untuk lebih yakin menerima suntikan vaksin. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dengan mewujudkan badan sukarela ini dilihat sebagai salah satu usaha murni bagi membantu melancarkan proses vaksinasi di lapangan. Jika anda berkelayakan dan menepati ciri-ciri yang ditetapkan, ayuh daftar MyVac dan membantu petugas barisan hadapan dalam mendepani pandemik COVID-19. Nur Sajidah Abdul Wahab untuk Berita RTM. Tidak semua memiliki telefon pintar dan tidak semua yang memilikinya peka untuk menyemak status panggilan penerimaan suntikan vaksin. Menyedari keadaan itu, Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Masjid Tanah menubuhkan pasukan sukarelawan Masjid Tanah Smart dalam usaha membantu rakyat agar tidak terlepas menerima vaksin. Ia sekaligus melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang berlangsung ketika ini. Sejauh mana peranan dan khidmat sukarelawan tersebut membantu mengurangkan jumlah ketidakhadiran penerima vaksin di kawasan berkenaan. Wartawan Nur Syafina Sari ada laporannya. Dengan kekuatan lebih 100 ahli, peranan SMART amat penting kerana mereka akan memastikan setiap penerima vaksin tidak terlepas tarikh janji temu. SMART bertindak, memaklum dan mengingatkan mereka tentang tarikh janji temu masing-masing melalui panggilan telefon berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada Pusat Pemberian Vaksin PPV. Pengurusi SMART Melaka, Major Besar Abdullah Mahadi berkata, sejak diwujudkan 1 Mei lalu, SMART berjaya membantu mengurangkan jumlah ketidakhadiran penerima vaksin di Masjid Tanah daripada 50 ke 20%. Katanya, ia kejayaan besar sekaligus dapat membantu mereka yang mengalami masalah untuk hadir menerima vaksin pada tarikh yang ditentukan.
Jadi peranan kami itu tadi lebih kepada dialah pendaftaran vaksin, buat semakan, kemudian melaksanakan kempen supaya mempositifkan mereka-mereka yang negatif, ya. Jadi alhamdulillah mendapatkan hasil apabila ramai yang mula mendaftar, ya, ramai yang mula menyemak dengan kami, dan ada juga yang berhubung secara online, minta kami pergi ke rumah. Jadi untuk mendaftar. Dekat sini sebenarnya bukan saja semata-mata remind, kami juga berkempen. Ada yang tak nak datang, dia jadi datang. Ada yang tidak berminat, dia jadi berminat. Selain itu, Smart yang ditempatkan di PPV Kompleks Belia dan Sukan Masjid Tanah dan Klinik Kesihatan Masjid Tanah juga membantu masyarakat, khasnya warga emas, mendaftar vaksin dan menyelesaikan isu-isu pendaftaran yang bermasalah. Mereka turut memberi semangat, memujuk dan membetulkan persepsi masyarakat terhadap suntikan vaksin ini. So, banyak yang kita dapat feedback. Ramai yang nak menyemak pendaftaran, ada yang nak mendaftar, ramai sangat. Rupanya mereka tak tahu nak mendaftar. Ada pula anak-anak yang daftar salah alamat, kan, dan juga salah nombor telefon. So di situlah bermulanya kami membantu menyemak pendaftaran vaksin. Seterusnya pihak KKM melihat penglibatan Smart ini dan mereka menawarkan kami untuk membantu di pusat PPV pula, maknanya memanggil penerima vaksin untuk menerima vaksin. Penaung Smart, Datuk Mas M. Yati Samsudin yang juga ahli Parlimen Masjid Tanah berkata, pihaknya bekerjasama dengan Persatuan Kereta Sewa dan Persatuan Pemandu Teksi Parlimen Masjid Tanah untuk memudahkan pergerakan penerima vaksin yang memerlukan. Sebab ada juga permintaan daripada ni, ada 3 beradik bawah ni, dia panggil pusat khidmat, macam mana boleh tolong tak ada 3 beradik warga emas yang tak boleh ni, jadi kita bawa mereka naik van Parlimen untuk bawa mereka keluar. Jadi saya kira bukan hanya dapat membantu saja warga emas itu mendapat vaksin, tetapi juga hari ini dalam waktu tempoh lockdown, pemandu teksi juga tidak mendapat pendapatan. Jadi dengan adanya servis perkhidmatan yang boleh kita mainkan secara bersama, warga emas di kawasan Masjid Tanah bersyukur dengan kemudahan yang disediakan Smart dalam membantu mereka. Saya datang ke sini untuk mendaftar vaksin sebab saya dah cuba online, tak boleh. Beberapa kali saya cuba dah tak boleh, jadi saya pandang kat sini dan ada orang beritahu kat sini pun ada, kakak KK Masjid Tanah ni, itu saya datang ke sini. Alhamdulillah ada benda kat sini, jadi senanglah kerja-kerja kita nak buat apa. Tak ada lagi kita cari-cari kan. Peranan sukarelawan Smart ini memang tidak dapat dinafikan apabila berjaya mengurangkan jumlah ketidakhadiran penerima vaksin daripada 50% kepada 20%. Dan usaha ini perlu dipuji dan dicontohi bagi melancarkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Laporan Nur Syafina Sari untuk Berita RTM. Hari ini Selangor masih kekal mencatat kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,914 orang, diikuti Negeri Sembilan 607 dan Sarawak 570. Jumlah itu menyumbang kepada kes baharu hari ini sebanyak 5,150 menjadikan angka kumulatif jangkitan dalam negara sebanyak 673,026 individu. Berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Pelan Pemulihan Negara dijangka dapat merealisasikan hasrat rata-rata rakyat untuk memastikan Malaysia bebas COVID-19 menjelang 2022 sekaligus menormalkan sektor ekonomi Malaysia. Malah usaha yang dijangka kerajaan itu pastinya telah mengambil kira pandangan dan situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Pelan itu dijangka dapat membantu rakyat kembali selesa dan bebas bergerak seperti sebelum ini. Kita memasuki tahun kedua dan Pelan Pemulihan Negara merupakan satu langkah rapi dan berstruktur untuk menangani COVID-19 yang memberi impak kepada sosial ekonomi negara.
data dan pengalaman sepanjang COVID-19 membantu untuk menangani pandemik ini. 4 fasa telah dirangka beserta indikator yang digunakan mampu untuk pihak kerajaan mendapat gambaran secara objektif sama ada langkah-langkah yang diambil menepati sasaran yang diletakkan setiap fasa. Pandangan saya, pelan ni sangat baik kerana kita mempunyai target utama iaitu ingin mencapai zero COVID pada tahun 2022. Dan pandangan saya dan juga saya yakinlah ahli-ahli akademik yang lain, setiap perancangan ni boleh dicapai dengan adanya matlamat yang relevan, yang sejajar dengan objektif yang kita nak capai lah. Sementara itu, dalam reaksi yang sama di Terengganu, beberapa mereka yang ditemu bual secara dalam talian berharap pelan berkenaan dapat direalisasikan, malah berharap negara dapat memerangi COVID-19 lebih awal. Moga hasrat kerajaan yang ingin memastikan imuniti kelompok dapat dicapailah akhir tahun ni. Jadi tahun depan, insya-Allah mana kita dapat hidup dalam keadaan kehidupan yang normal semula. Semoga kita semua dijauhkan dari segala wabak penyakit COVID-19 ni. Dan insya-Allah selepas ini kita akan dapat merentas daerah dengan lebih selamat. Dapat berjumpa kedua ibu bapa yang tersayang, dapat berjumpa adik-beradik, saudara mara semua. Insya-Allah. Kalau diizinkan keadaan roda COVID dah mula beransur hilang, kita dah semakin pulih. Sebenarnya banyaklah perancangan untuk saya dan keluarga lah untuk pergi berjalan-jalan lah, pergi bercuti ke, nak pergi Langkawi ke, pergi pulau ke. Yalah, sekarang ni dalam keadaan yang agak sukar lah untuk bergerak. Baiklah, untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Atikah Maziah Mukhtar. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Keadaan angin masih lagi bertiup kencang dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan juga sekaligus boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan perairan Phuket. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan terbabit sekurang-kurangnya sehingga ke hari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil. Menerusi paparan imej satelit semasa pula, diperhatikan kelompok awan aktif yang sebelum ini berada di sekitar kawasan pantai timur Semenanjung kini sudah mula bergerak ke arah pantai barat Semenanjung yang mana menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Selain itu, kelompok awan aktif juga dicerap di beberapa bahagian melibatkan bahagian utara negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah yang juga menunjukkan keadaan hujan lebat beserta terbuk petir yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Dan hal ini juga dapat kita lihat melalui paparan imej gemar radar semasa di mana diperhatikan keadaan hujan lebat beserta terbuk petir ketika ini masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga sedikit melibatkan negeri Johor dan pedalaman negeri Pahang yang dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta terbuk petir kini lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga utara negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pedalaman pantai barat Kudat dan juga sedikit di sekitar bahagian sandakan negeri Sabah yang dijangkakan akan bergerak keluar ke kawasan perairan sebelum ianya beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi keadaan cuaca pada malam ini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan tiada hujan dicerap di kebanyakan bahagian di Semenanjung Malaysia dan juga melibatkan negeri Sabah kecuali melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah.
pada malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesan daripada vaksin yang mereka cucuk pada rakyat ni, misi ni mati ni sampai 30-40 orang dah misi perempuan mati. Tapi benda tu semua tak ada dalam berita, semua rahsiakan. Jadi nasihat saya adalah kalau pendapat peribadi yang kita sendiri pun tak sure, simpan sehingga kita dapat kepastian. Bodoh sikit-sikit mengundang penyakit. Bayangkan kalau berganda, apa akan jadi pada dunia? Masih bersama Berita Wilayah. CITF rayu kerjasama pelbagai pihak untuk memudahkan pelaksanaan program outreach vaksinasi di Kota Marudu. Laporan itu antara tumpuan dari Sabah dan langsung bersama Konstantin Pahlawan. Silakan. Terima kasih Kai Arba, selamat petang dan salam sejahtera. Kejayaan Pelan Pemulihan Negara yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam memerlukan kerjasama semua pihak termasuk Parti Pembangkang, Pencarakanan Perhubungan Awam Kerajaan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah UMS. Dr. Shahruddin Awang Ahmad berkata, setiap gerak kerja yang dirancang bagi mengisi kesemua 4 fasa pelaksanaan pelan berkenaan perlu mendapat sokongan semua. Bercakap kepada RTM di pejabatnya di kampus UMS, Kota Kinabalu, Dr. Shahruddin berkata, sektor ekonomi dan perkhidmatan yang beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 perlu memberikan maklumat tepat mengenai situasi semasa di organisasi masing-masing. Kejayaan Pelan Pemulihan Negara 2021 ini hanya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan cekap sekiranya sektor-sektor ekonomi yang sedang dibuka dapat memberikan maklumat dan dapat mematuhi SOP yang telah dikuatkuasakan agar penularan virus ini di tempat kerja tidak mencetuskan kluster-kluster baru. Menurut Dr. Shahruddin, rakyat mengharapkan pandemik COVID-19 segera berakhir agar mereka boleh menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Apa yang rakyat mahukan adalah semua sektor ekonomi dan sosial dibuka. Kita kembali kepada kehidupan normal. Tetapi sekiranya kita sendiri sebagai individu rakyat tidak boleh menjalankan tanggungjawab kita seperti yang disarankan tadi, sudah tentu apa yang kita perkatakan hanya tinggal di bibir sajalah. Pelan Pemulihan Negara merupakan strategi peralihan keluar secara berfasa daripada kemelut pandemik COVID-19. Ia merangkumi 4 fasa membabitkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat dengan setiap fasa pemulihan bersandarkan 3 indikator ambang utama untuk beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya.
Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Kota Marudu merayu kerjasama pelbagai pihak untuk memudahkan pelaksanaan program outreach bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di daerah berkenaan. Pembantu penyelaras CITF Kota Marudu, Tina Maralin berkata, kenderaan pacuan 4 roda antara keperluan mendesak bagi memudahkan pergerakan masuk petugas CITF ke kawasan pedalaman. Menurut Tina, hampir kesemua kampung di pedalaman daerah ini memerlukan perjalanan yang panjang antara 2 hingga 3 jam dan hanya boleh diakses menggunakan pacuan 4 roda. Setakat ini, pasukan CITF daerah berkenaan mendapat kerjasama daripada Kelab Pacuan 4 Roda Penampang bagi memudahkan pergerakan masuk petugas kesihatan. Kami memerlukan penambahan dari segi kenderaan 4-wheel untuk melalui kawasan-kawasan pendalaman yang sukar untuk dilalui oleh kereta-kereta biasa. Jadi kami mengalu-alukan kerjasama penyertaan daripada sukarelawan dan NGOs yang mempunyai kelengkapan kenderaan 4-wheel ini. Tina memberitahu RTM selepas menyertai program outreach PICK Sabah di Kampung Mini Tampak 1 dan 2 serta Kampung Lingkabungan 2 Kota Marudu. Sementara itu, Timbalan Presiden Mad Hunter Pacuan 4 Roda Sabah, Charles Mark berkata, pihaknya sedia membantu pasukan CITF menjayakan program outreach PICK Sabah yang sedang berlangsung ketika ini. Kelab kami terus komited untuk membantu kawasan-kawasan yang memerlukan. Daripada kampung-kampung ini dia susah untuk keluar ke bandar untuk mendapatkan hikmat-hikmat perubatan. Jadi lagi baik daripada menunggu di luar, apa kata kita masuk ke dalam. Pelaksanaan program outreach PICK Sabah bagi daerah Kota Marudu yang bermula Isnin lalu dijangka berakhir Ogos depan melibatkan lebih 20 kampung. Risau dengan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini, komuniti kampung di Sabah mengambil pendekatan drastik menyekat kemasukan orang luar ke kawasan perkampungan mereka. Ia turut didorong rasa bimbang melihat pertambahan kes kematian serta jumlah lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Tidak terkecuali Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kelanahan Papar yang mendapat kerjasama penduduk setempat. Wartawan Sahira Samain ada perkongsiannya. Usaha komuniti Kampung Kelanahan ini jelas kelihatan menerusi pemasangan notis amaran di laluan masuk utama perkampungan mereka. Setakat ini terdapat 3 notis amaran dipasang iaitu di Jalan Kampung Berundung ke Kampung Kelanahan, Jalan Kampung Takis ke Kampung Kelanahan dan dari Kampung Bambangan ke Kampung Kelanahan Rimba. Inisiatif ini mula digerakkan awal Jun lalu sebagai salah satu langkah menyekat kemasukan luar tanpa urusan penting. Ia selaras saranan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah yang mahu pemimpin peringkat akar umbi turut sama membantu kerajaan menangani penularan pandemik COVID-19. Jadi kalau penduduk-penduduk luar datang tu yang tanpa izin, kami akan pantau lah macam mana, pantau tanya apa tujuan dia orang datang kan, pasal musim ini COVID-19 kan. Jadi kami harus mengambil dia punya penyata-penyata. Sebelum ini, terdapat 5 kes jangkitan positif COVID-19 direkodkan di kampung ini. Maksudnya kita sama-sama memberikan supaya kesedaran orang kampung itu supaya lebih prihatin lah dengan kita punya perkembangan COVID sekarang ini. Kita sama-sama menjaga, sentiasa beringatlah. Dan yang penting sekali, samping kita sudah berusaha berikhtiar, jangan lupa dah kita mohon pada Allah SWT. Salah satu langkah untuk menjaga keselamatan kampung bagi menghindar orang-orang luar masuk kemari. Jadi kalau ada begini ni kan, jadi orang akan berfikir untuk masuk kemari lah. Adalah amat baik bagi pandangan saya lah untuk mengelakkan daripada orang-orang luar yang hadir ke kampung ini bahawa akan mengikuti SOP yang telah ditegaskan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Ternyata inisiatif kampung ini turut dicontohi beberapa buah kampung lain di bawah pentadbiran Majlis Daerah Papar seperti Kampung Sabandil, Kampung Andus dan Kampung Kuala Papar.
Notis amaran ini membuktikan komuniti kampung begitu tegas mengawal jalan keluar masuk ke kampung ini demi keselamatan dan kesihatan penduduk daripada dijangkiti pandemik COVID-19. Ia sekaligus membuktikan rakyat sedar tanggungjawab mereka untuk sama-sama berganding bahu membantu petugas barisan hadapan yang semakin tenat setelah lebih setahun berdepan pandemik ini. Sama-sama kita jaga kita. Sahira Samain, Berita RTM. Pelajar daripada keluarga B40 di Sabah yang menerima sumbangan komputer riba di bawah projek perintis pembelajaran digital cerdik daripada Kerajaan Persekutuan melahirkan rasa gembira dan berterima kasih atas sumbangan yang diterima. Sumbangan 150,000 komputer riba kepada pelajar di seluruh negara itu bertujuan merapatkan jurang pembelajaran digital antara sekolah rendah dan sekolah menengah sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah pelajar penerima komputer riba di bawah cerdik yang dihubungi RTM di Ibu Negeri kerana bantuan ini memudahkan PDPR yang sedang dilaksana. Setakat ini, alat bantuan panti tersebut yang diberikan kerajaan kepada saya telah banyak memudahkan proses pembelajaran dengan memudahkan saya untuk mengakses bahan pembelajaran yang saya perlukan dan juga untuk saya menyiapkan tugasan kerja khusus dan juga kerja-kerja sekolah yang guru berikan kepada kami. Sementara itu, beberapa pelajar tahun 4 Sekolah Kebangsaan Pekan Kota Belud yang menerima komputer riba sejak 12 Jun lepas nyata sangat gembira dan bersyukur dengan bantuan yang diterima. SK Pekan Kota Belud merupakan antara sekolah di Sabah yang berada di bawah program Transformasi Sekolah 2025 TS25. Saya sangat gembira kerana mendapat laptop ini. Terima kasih, terbaik. Saya sangat bersyukur dan rasa gembira kerana terpilih mendapatkan laptop ini. Saya berjanji akan menggunakan sebaik yang mungkin. Semoga saya dapat belajar dengan baik. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyumbang. Semoga PDPR ini akan berakhir dengan cepat. Setakat ini, hampir 13,000 peranti telah diedarkan oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC kepada pejabat pendidikan daerah, manakala baki peranti akan diedarkan bulan ini dan September depan. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi mencapai imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Kai Arba di Angkasa Puri. Kai, silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuannya, lebih 700 OKU termasuk ibu bapa mereka telah dan akan menerima suntikan vaksin COVID-19 yang diadakan di Sibu. Laporan penuh bersama Fazril Hisham Afandi. Silakan. Salam sejahtera dan salam hormat. Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit Bertaraf Antarabangsa bakal dibangunkan di Sarawak dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu peruntukan sebanyak 200 juta ringgit juga telah diluluskan bagi pembinaan pusat berkenaan. We must have a professional, credible research institution for us to interact with international body so that you can predict. We can predict and what sort of vaccine yang mesti diwujud. For all you know, we can also produce vaccine because we are rich in biodiversity. Tambahnya lagi, beberapa badan kesihatan dunia juga sudah dikenal pasti untuk menjalin kerjasama yang turut akan disertai pakar daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, usaha mewujudkan pusat tersebut juga sebagai persediaan menghadapi pandemik atau penyakit berjangkit pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas melawat ke Pusat Pemberian Vaksin PPV UNIMAS Kota Samarahan. Pada lawatan tersebut, beliau menzahirkan penghargaan kepada pihak UNIMAS dalam membantu mempercepatkan proses vaksinasi di negeri ini untuk meningkatkan kadar imuniti kelompok.
Lebih 700 orang kelainan upaya OKU termasuk ibu bapa mereka telah dan akan menerima suntikan vaksin COVID-19 mereka di Pusat Agape Jalan Alan, Sibu. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, program vaksinasi itu akan dilaksanakan selama 3 hari. Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan pemilihan Pusat Agape sebagai pusat pemberian vaksin untuk golongan ini juga adalah satu langkah tepat dalam usaha mengurangkan keresahan atau ketakutan individu-individu ini untuk menerima suntikan vaksin. What Agape has done, I think the Agape realize, this is real, the anxiety is real, the fear is real. So we want them to be vaccinated in a place which is familiar to them, and where there are people who will be able to, familiar people to them, and people who can provide services, counselling, for instance. Datuk Seri Fatimah bercakap di sidang media selepas melakukan lawatan ke program itu hari ini. Beliau turut berharap program yang sama akan dapat dilaksanakan di bahagian-bahagian lain di Sarawak dengan penglibatan persatuan dan organisasi berkaitan. Langkah-langkah pemvaksinan untuk OKU seperti ini katanya amat penting agar mereka tidak tercicir daripada menerima vaksin COVID-19. Pusat Agape kini menempatkan beberapa organisasi, antaranya Persatuan Kanak-kanak Berkeperluan Khas Sibu, Klinik Peringatan Kanak-kanak Lau King Hau, Pusat Jagaan Metodis dan Persatuan Autism Sibu. Turut hadir pada program tersebut adalah Temenggung Dato' Vincent Lau dan pemancar Dato' Jason Tai. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing mencadangkan 2 lagi pusat pemberian vaksin PPV dibuka di Bintulu bagi memudahkan usaha pemberian vaksin khusus kepada komuniti setempat termasuk golongan peniaga pasar malam dan penjajah. 2 fasiliti tersebut ialah di Auditorium Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Pusat Sukan Kidurong. Bercakap kepada media di Bintulu, jelas beliau auditorium BDA dicadangkan untuk pemberian vaksin khas kepada peniaga pasar malam, pasar tamu, pasar utama Bintulu serta golongan penjajah termasuk ahli keluarga mereka. Sementara itu, PPV Pusat Sukan Kidurong pula bagi proses vaksinasi penduduk perumahan Kidurong fasa 1 hingga fasa 5 serta penduduk di penempatan Sungai Pelan. Cadangan di tempat untuk STNC propose tu tepat itu kelulusan proposal pergi itu mungkin CITF kita boleh dapat kelulusan dan juga kita yakin kalau ini tempat kalau boleh dapat lagi dilaksanakan kita mestilah di Bintulu punya vaksin boleh dicepatkan. Menegaskan perkara tersebut, beliau turut mengharapkan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menambah keperluan sumber manusia bagi membantu proses vaksinasi di Bintulu. Mengenai situasi sesak yang berlaku di PPV Dewan Seri Kenyalang UPM Kampus Bintulu yang dilaporkan dalam media sosial sejak beberapa hari lepas, beliau menegaskan penerima vaksin harus hadir mengikut jadual janji temu yang telah ditetapkan dalam MySejahtera. Justru katanya pihaknya telah berbincang dengan Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Sien Liang, satu pendekatan baharu berkaitan urusan pendaftaran dan janji temu yang lebih mudah dan ringkas akan diuji pelaksanaannya di PPV Dinner World. Ia sebagai langkah memastikan proses pemberian vaksin berjalan lancar dan cepat bagi mengelakkan kesesakan berlaku. Pusat Perubatan Rejang RMC di Sibu akan menambahkan kapasiti pemberian vaksin COVID-19 harian daripada 400 dos kepada 1,000 dos sehari. Perkara itu didedahkan Penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rafai menerusi laman Facebooknya. Jelas Dr. Anwar ke arah penambahan kapasiti itu, operasi pemvaksinan RMC yang ketika ini menggunakan ruang di bahagian belakang bangunan hospital swasta itu akan berpindah ke Dewan Suara Sibu. Operasi di Dewan Suara Sibu katanya akan bermula Isnin minggu depan. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam memberitahu RMC akan menanggung kos perbelanjaan tambahan sebagai tanggungjawab sosial korporat hospital berkenaan. Semalam, beliau turut melakukan lawatan ke Dewan Suara Sibu bersama beberapa pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan wakil RMC bagi merancang gerak kerja yang akan berlangsung di Dewan itu kelak. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Khairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih laporannya dari Sarawak.
Seterusnya, penangguhan ibadah haji bagi rakyat Malaysia tahun ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap emosi bakal-bakal jemaah haji. Namun, demi keselamatan dan kesihatan umum, para jemaah harus akur dengan keputusan tersebut. Itu antara laporan dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Muhammad Rizauddin Roslan di sana. Silakan. Redha dengan ketentuan ilahi, itu yang diungkapkan bakal jemaah haji apabila giliran mereka untuk menunaikan ibadah itu tertangguh lagi tahun ini. Jauh di sudut hati mereka sedih apabila segala persiapan telah dibuat untuk berangkat ke Tanah Suci. Bagi pasangan suami isteri Muhammad Jaafar Abdul Rashid dan Rosita Badin, ini merupakan tahun kedua mereka menerima tawaran menjadi tetamu Allah yang terpaksa dilepaskan. Sebab dah 2 tahun dia tertangguh. Tapi reda je lah. Nak buat macam mana kan. Dah ketentuan Allah kan. Mungkin ada hikmah je lah. Kita terima je. Bersedia je lah dari sekarang. Bersedia daripada segi dalami lagi ilmu. Lepas tu kena jagalah kesihatan, nak bagi fit lagi kan. Jelasnya beberapa persediaan telah dilakukan seperti menghadiri kursus haji secara dalam talian, menerima suntikan vaksin COVID-19, membeli pakaian keperluan haji dan sebagainya. Bagi seorang lagi jemaah Zulkafli Abdul Hamid, keputusan kerajaan tidak menghantar jemaah dilihat sebagai satu tindakan yang wajar. Dan kita faham dengan keputusan ini adalah bertujuan untuk menjaga maslahat umat Islam berhubung dengan gelombang wabak COVID-19 ini yang semakin besar dan membimbangkan semua pihak. Dan diperasakan bahawa keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan Kerajaan Arab Saudi adalah tepat. Malaysia mengambil keputusan untuk tidak menghantar jemaah haji tahun ini menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang hanya membenarkan ibadah itu dijalankan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada dalam negara tersebut. Dapur It'am 5.0 kembali diaktifkan dengan sasaran wilayah Persekutuan Sifal Lapar. Ini berikutan pelanjutan PKP bagi membantu mengurangkan impak tekanan sosial maupun ekonomi masyarakat yang terkesan akibat pandemik menerusi dana zakat. Perinciannya bersama Fazrin Zahardin yang kini sedang meninjau pelaksanaan Dapur It'am di kawasan projek perumahan rakyat PPR Pudu Hulu di Ibu Negara. Fazrin. Ya Reza, majoriti penduduk di PPR Hulu Pudu ini antara penerima manfaat daripada program inisiatif Dapur It'am 5.0, inisiatif daripada Kendalian Jawi itu sendiri. Dan yang paling penting untuk maklumat anda, program Dapur It'am ini merupakan peneraju utama daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dalam memperuntukkan 3.7 juta ringgit dalam mengaktifkan semula program Dapur It'am kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Apatah lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Dan bersama dengan saya pada ketika ini bagi memperincikannya, bersama dengan saya Ustaz Syed Abdullah Syed Nordin bagi memperincikannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jadi perkara yang pertama Ustaz, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit bagaimana komitmen petugas-petugas ini antara tonggak dalam melaksanakan program Dapur It'am ini. Okay, untuk makluman semua, program Dapur It'am 5.0 ini telah bermula pada 4 bulan Jun yang lalu sehinggalah sampai kepada 18 hari bulan Julai. Jadi untuk menggerakkan program Dapur It'am 5.0 ini, kita telah memilih 70 buah masjid dan surau. Cuma lebih difokuskan 70 buah masjid dan surau ini ialah surau-surau yang berada di kawasan projek perumahan rakyat PPR dan juga projek perumahan awam. Pada kali ini ada kelainannya sedikit. Kenapa? Kerana dalam keadaan kita masih lagi berada dalam tempoh perintah pergerakan kawalan ni. Jadi untuk kita nak mengadakan aktiviti di masjid dan surau ni sangat-sangat terhadlah dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi kelonggarannya kita memberikan pilihan kepada pihak masjid dan surau untuk memilih
pembekal makanan daripada kalangan anak-anak Korea yang berada di kawasan masjid dan surau masing-masing. Jadi cabarannya mesti ada. Dan bagaimana pula Ustaz memastikan supaya inisiatif Dapur Hitam ini mengurangkan beban mereka yang terkesan? Bagaimana Ustaz melihat kepada inisiatif ini sendiri? Kita sebagai agensi agama ni mengambil tanggungjawab bersama dengan agensi-agensi yang lain supaya setiap masyarakat ni terasa dirinya itu disantuni. Kerana apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, dia tak nak ada yang mungkin menderita kerana kelaparan. Seboleh-bolehnya setiap masyarakat tu ada terhidang di atas meja makannya tu hidangan makanan untuk dimakan oleh mereka. Jadi bila sampai kepada mereka, makanan yang diberikan tu terus boleh dimakan dengan jaminan kualiti kita halalan thayyiban, bersih dan juga berkhasiat. Sebab itulah kita rasa bahagia untuk memberi, dan bagi orang yang menerima pastinya mereka rasa bersyukur di atas apa yang mereka dapat daripada pemberian yang kita berikan kepada mereka. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Semoga komitmen daripada pihak Jawi itu sendiri dapat orang kata memberi sedikit kelegaan kepada mereka yang memerlukan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Okay, baik. Itu antara inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama dengan MAWIP dalam menyantuni mereka yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Dan pada ketika ini petugas-petugas di belakang saya ini sedang giat menjalankan pengagihan kepada penduduk yang terkesan, dan semoga inisiatif ini dapat memberi impak yang lebih baik kepada ekonomi mereka itu sendiri. Setakat ini sahaja yang boleh saya kongsikan kepada anda, Reza, dan terus kembali kepada anda untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Kebanyakan isu remaja bermasalah bermula dari faktor sekeliling mereka, terutama pergaulan bebas di media sosial. Menurut aktivis sosial Muhammad Fairuz Abu atau lebih dikenali Akhi Fairuz Al-Jangkawi, penggunaan gadget tanpa pemantauan ibu bapa boleh menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kancah aktiviti pengantunan kanak-kanak atau child grooming serta amal seksual bukan fizikal. Beliau bercakap demikian menerusi program Bual Bicara bertajuk Remaja Hebat Jauhi Maksiat, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Johor secara langsung di laman sosial rasmi Yadim. Kalau kita tanamkan daripada awal cara penggunaan, bagaimana kalau nak main game waktu bila, pukul berapa jam. Kalau nak menggunakan media sosial, jangan mudah percaya pada orang yang ada di media sosial. Akaun tu kena buat private, jangan public kan. Kalau tak, nanti kita tak tahu siapalah yang jahat-jahat akan mesej kita, minta gambar kita. Semua tu kena ajar. Jangan expect anak tu faham. Jelasnya pendidikan agama dan seksual sangat penting kepada kanak-kanak supaya mereka lebih menjaga anggota badan mereka dari diceroboh oleh orang lain. Sebelum ini, seorang usahawan kosmetik ditangkap selepas didakwa membuat komunikasi lucah dan amang seksual dengan kanak-kanak di platform Instagram Live. Bahan itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Jika anda berada dalam golongan yang terkesan akibat pelaksanaan PKP, anda boleh ke masjid-masjid berhampiran untuk memohon bantuan. Semoga ianya bermanfaat. Assalamualaikum, kembali bersama Kai. Baik, terima kasih. Kita ikuti pula harga runcit petrol dan diesel berkat kuasa tengah malam ini hingga 23 Jun. Baiklah, berita wilayah edisi 16 Jun 2021 berakhir di sini. Jangan lupa terus patuhi SOP dan amalkan kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua. Saya Khairul Azwan Arba. Assalamualaikum dan salam hormat. Letak bawah hidung. Kalau kita keluar pergi mana-mana atau sentuh benda ke, cepat-cepat cuci tangan dengan air dan sabun. Atau bawa sekali hand sanitizer tu. Bohlah dalam beg ke, poket ke, janji ada sedia. Jangan duk salam nah, tak boleh. Masa-masa ni, janganlah duk sambut birthday ke, kenuri ke, tahlil ke. Tak sah duk buat lagu ni nah. Stop sat. Jangan kita duk gagah di rumah orang pula. Time-time macam ni, tak sah duk ajak orang main rumah. Nak tanya khabar, gunalah telefon ke, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, ikut pandai hampa lah. Kalau nak beli barang waktu macam ni, bagus order online je. Mereka hantar terus
terus barang hampa sampai depan pintu rumah. Siapa-siapa yang kami dah bagi gelang, janganlah ketegak nak keluar. Sebab kelaku kita tu akan menyebabkan penyakit kepada orang lain. Duk rumah sengap-sengap. Macam yang kami sedia-sedia duk habaq kat TV, radio, sosial media. Kalau rasa demam, selsema, makan tak rasa apa, hidung pun tak bau apa, batuk, sakit rongkong ke, pergilah klinik. Jangan duk pandai-pandai minum ayak nyok lah.